Anak sesama tak pandai hembus, apa yang ibu ayah boleh lakukan? Hai, Assalamualaikum semua followers Pak Emma. Saya harap semua followers sekarang yang tengah tengok live kita sekarang ni berada dalam keadaan yang sihat-sihat semua. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya Fatin Nik Mahmud dalam Pak Emma Bincang Sihat yang mana dibawakan khas oleh Aquamaris Nasal Spray. Dan tentu sekali hari ini kita nak berbincang atau mengupas tentang topik kesihatan, yang terutama kesihatan anak. Okey, so tajuk kita hari ini adalah anak sesama tak pandai nak hembus, apa yang ibu ayah boleh lakukan. Okey, sebenarnya situasi seperti ini kerap berlakulah dalam golongan ibu ayah yang mana ada anak sakit, sesama, tak pandai nak hembus, memang panik. Okey, saya tak nafikan keadaan itu sebenarnya memang panik. Okey, so hari ini saya bawakan pakar jemputan untuk menjawab tentang persoalan yang bertajuk anak sesama tak pandai hembus, apa yang ibu ayah boleh lakukan. Okey, tanpa membuang masa, saya nak memperkenalkan tetamu jemputan saya, iaitu Dr. Roliza Ibrahim, okey, pakar perunding kanak-kanak daripada Avicenna Women's and Children's Specialist Hospital. Apa khabar, doktor? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di sebelah saya ini ada juga mami anak dua, iaitu Puan Wan Amalia ataupun mesra dipanggil Amy, untuk berkongsi apa pengalaman dia mengenai anak yang menghidap sesama. Apa khabar, Amy? Khabar baik. Sihat? Sihat. Okey. Saya rasa sekarang dah ramai followers yang join live kita hari ini. Tapi sebelum kita pergi jauh, sebelum kita tanya pakar, saya minta yang tengah tengok live kita jangan lupa tag rakan anda yang mana bakal jadi ibu bapa ataupun yang dah ada anak, tag ramai-ramai sebab orang kata isu hari ini, topik hari ini sangat sesuai untuk ibu bapa yang mana ada anak-anak, iaitu tajuknya adalah anak sesama tak pandai hembus, apa yang ibu ayah boleh lakukan. Okey, share dulu, tag dulu, okey. Alright, so saya nak bertanya soalan kepada doktor lah mengenai berkenaan dengan tajuk kita hari ini, okey. Okey, doktor, apa sebenarnya punca sesama dan biasanya anak daripada umur berapa boleh menghidap sesama ni, doktor? Okey, sesama selalunya disebabkan oleh jangkitan virus, ya, dan virus ini selalunya menyebabkan radang kepada saluran pernafasan bahagian atas, maknanya hidung ataupun tekak, ya. Dan apabila ada jangkitan virus dan gejala yang paling biasa adalah hidung berair, ya, dan kadang bila banyak sangat hidung akan tersumbat. Ya, jadi bila tersumbat susah bernafas kot mulut. Saya rasa mungkin Puan Amy dah ada pengalaman tu. Okey, jadi bila hidung penuh sangat nanti dia akan block nose kan, nafas kot mulut, ya. Dan kalau kita tengok umur, ya, peringkat umur. Jadi seawal umur 1-2 bulan dah boleh kena sesama, dan selalunya sesama ni akan menyerang kanak-kanak 2 tahun ke bawah. Ya, tapi kalau bagi ibu-ibu yang ada bayi yang baru lahir, ya, kadang-kadang bayi yang baru lahir ni kadang hidung dia berbunyi-bunyi. Ya, saya rasa ramai yang ada experience tu. Okey. So kalau bagi bayi yang baru lahir yang hidung berbunyi-bunyi, itu bukan sesama. Oh, ni ke? Ya. Jadi apa tu, doktor? Dia sebab macam ada cecair dalam hidung yang tak boleh nak dikeluarkan, ya. Jadi selalunya bayi baru lahir, kalau hidung berbunyi tu maknanya itu bukan sesama. Oh, ya, faham. Ya. Okey, doktor, macam doktor cakap tadi kan, kalau sesama hidung tersumbat, pastinya parents ramai yang panik kan. Jadi doktor, apa yang parents ataupun followers yang tengah tengok live ni boleh lakukan untuk bantu anak-anak ni supaya dia orang lebih selesa? Sebab selalunya macam saya katalah, selalunya sesama akan menyerang kanak-kanak 2 tahun ke bawah. Jadi selalunya most of the time disebabkan oleh jangkitan virus. Jadi selalunya viral infection akan hilang dengan sendiri. Ya, kebanyakan masa tak perlu ubat, tapi apa yang kita boleh lakukan adalah untuk mengurangkan ketidakselesaan anak kita, ya. Okey, dan salah satu yang kita boleh buat adalah ubat titis hidung ataupun nasal spray, ya. So nasal spray ni sebab dia kebanyakannya adalah air garam, seawater, ya. Dan nasal spray ni akan membantu mengeringkan hingus, ataupun kadang-kadang apabila kita spray tu anak kita bersin, jadi hingus tu keluar, ya. Dan cara lain adalah kita spray banyak kali sampai hingus tu, spray one side, kita sampai hingus tu keluar on the other side, ya, di sebelah lagi satu. Ya, so maknanya kita spray, ya, sebelah
Boleh demo? Boleh. So maknanya kita spray sebelah sini, kita kena picit lama sampai hingus keluar lubang yang lagi satu. Mungkin doktor boleh angkat sikit bagi followers kita nampak. So kita spray sebelah hidung nostril, mengiringkan bayi. Lepas tu spray sampai hingus keluar daripada lubang hidung sebelah. Ya. Okey, so keadaan baby dalam keadaan mengiring. Mengiring. Okey, kalau baring terlentang? Kalau baring terlentang tak boleh. Dia Tak kena boleh? mengiring. Nanti tak boleh mengiring. nak keluar. Okey, so teknik pegang baby tu pun kena betul juga doktor, tak boleh. Sambil duduk pun boleh. Ya. Just spray. Ya. Tapi kalau kita nak spray sampai hingus keluar lubang lagi satu, kita kena baring dan mengiringkanlah. Ya. Okey. Okey. So kita memang galakkan penggunaan spray hidung ataupun ubat titis hidung sebab macam saya kata selalunya ini disebabkan oleh jangkitan virus. Jadi kalau bayi kurang pada umur 2 tahun, kita tak galakkan pemberian ubat. Ya. Jadi spray adalah memang sangat berguna. Ya. Dan lagi satu, apa yang kita boleh lakukan adalah penyedut lendir. Okey, macam mana cara digunakan? Okey, jadi saya ingin berpesan kepada ibu bapa sebab saya rasa ramai yang di luar sana buat suka sedut hidung dengan mulut. Okey, jadi saya tak nasihatkan ibu bapa sedut hidung anak dengan mulut sebab mulut kita ada banyak kuman. Okey. Jadi bila kita sedut hidung anak dengan mulut kita sebenarnya bagi kuman kita dekat anak. Okey. Jadi tak sembuh pun lah. Yes. Jadi baik kita pakai nasal aspirator. Maknanya satu kita masukkan ke lubang hidung bayi dan di other end tu kita sedut. Faham tak? Maknanya kita tak sedut direct tapi kita sedut guna aspirator ni. Okey. So maknanya mulut kita jauh lah daripada ni. Okey. So you just masuk kecil sangat ni. So just masuk dalam lubang hidung and then kita sedut dari hujung. Ya. Sehingga keluar lendir tu. Sehingga keluar lendir tu. Okey. Ya, alright. So lendir akan trap kat dalam ni lah. And then you basuh. Ya, okey. Jadi dia lendir tu tak adalah terkeluar sampai ke tiup tu kan? Yes, tak. Selalunya tak. Okey, dia actually ada banyak jenis yang macam ni pula ya. Kalau you tengok bila you sedut ya hingus tu sama juga konsep dia. Bila you letak satu dalam lubang hidung, satu belah lagi you sedut ya. Hingus tu akan trap kat dalam ni. Then you just keluarkan. Okay. So indirectly sebenarnya kita sedut juga tapi kita tak sedut direct ke muka bayi. Ya. Okay. So cara ni lebih bersih lah. So ada beberapa teknik lah sebenarnya nak keluarkan hingus sebenarnya bayi. nak keluarkan hidung, keluarkan hingus sebab dia orang tak pandai nak blowkan. Betul. Okey doktor, macam tadi doktor dah bagi tahu punca, dah tunjuk pun demo nak keluarkan ni. Okey, kalau sesama bayi ni tidak dirawat, adakah akan ada penyakit ataupun risiko lain? Okey, selalunya sesama akan hilang dengan sendiri. Macam saya katalah, selalunya because dia disebabkan oleh jangkitan virus, usually dia akan baik sendiri. Kadang tak payah ubat, ya, pakai spray cukup. Ya. Cuma kadang-kadang setengah kanak-kanak tu dia punya sesama tu mungkin lambat baik ataupun dia berulang-ulang. Baru nak baik, kena balik. Baru nak baik, kena balik. Especially kalau yang duduk dekat taska. Ya. Jadi, kalau kita biarkan sesama ni berpanjangan tak buat apa-apa, selalunya tak adalah nak kata komplikasi yang sangat berbahaya tapi selalunya boleh menyebabkan jangkitan kuman dalam telinga. Sebab tu setengah kanak-kanak kadang-kadang dia punya telinga tu boleh keluar cecair lendir. Lendir. Ya. So itu salah satu komplikasi kalau sesama kita tak kering lah. So maknanya kena refer pada doktor lah kan? So maknanya kalau boleh je, I mean sometimes you pakai nasal spray tu nanti dia baik. Tapi kalau macam ulang-ulang, kadang-kadang kita memang perlu ubat. Tapi itu ikut kesesuaian umur. Itu memang doktor kena decide lah. Okey, makin menarik ya perbincangan kita hari ini. Okey, selepas ni saya nak tanya soalan kepada ibu iaitu Wan Amy, tapi sebelum tu saya nak ingatkan lagi sekali kepada followers Pak Emma yang bincang sihat Pak Emma hari ini dibawakan khas oleh Aquamaris Nasal Spray. Okey, sebelum tu saya nak cerita sedikit tentang Aquamaris Nasal Spray ini iaitu ia adalah 100% semula jadi semburan hidung dari air laut isotonik yang kaya
dengan garam mineral dan juga oligo elements yang boleh membersihkan hidung bayi dari sebarang kekotoran lah yang boleh digunakan sejak lahir. Okey, hidung kering, kekotoran yang terkumpul, sekresi dan mukosa yang bengkak akan menyebabkan bayi sukar bernafas, menyebabkan bayi tak selesa dan mengganggu saluran pernafasan bayi. Okey, cara penggunaannya mudah sebab hanya mama ataupun papa yang tengah tengok ni hanya perlu semburkan nasal spray Aquamaris ni 2 hingga 6 kali sehari bergantung kepada keadaan bayi. Lepas orang kata lepas sembuh, pastikan anda basuh applicator ni supaya tak ada orang kata kuman ataupun sebarang jangkitan lah. Sebab bila dah sembuh masuk dalam rongga hidung bayi, dikhawatiri akan melekatlah bakteria yang ada. Okey. Alright, so soalan saya kepada ibu anak 2 iaitu Amy. Okey, Amy ada 2 cahaya mata kan? Okey. Betul. Berapa umur cahaya mata tu? Yang sulung 5 tahun, yang kedua 3 tahun. So Amy ada tak pengalaman anak-anak sesama? Macam mana pengalaman? Ada ingat tak lagi? Ada, sebab memang anak saya letak di Taska. Jadi orang kata daripada dalam 5 bulan kerap. Sebab baik sekejap, datang balik. Macam doktor cakap tadi lah kan, risiko untuk anak sesama kalau kita letak di Taska tu memang biasalah. Kita nak salahkan anak orang pun tak boleh. Sebab semua dalam kelompok yang ramai. Jadi kita sebagai parent kena orang kata apa? Sentiasa standby lah. Macam mana saya buat untuk baby saya masa bawah 2 tahun, memang tak boleh ambil ubat sebab memang tak disarankan untuk baby. Jadi terpaksa buat alternatif, sama ada guna spray ataupun guna penyedut macam ni. Memang sentiasa ada stok lah di rumah spray tu. Sebab tu salah satu benda yang kata nak guna terus ada. Okey, so macam Amy cakap tadi, Amy guna spray kan? Okey, boleh tak Amy share macam mana Amy guna spray tu? Kalau yang untuk baby tu lah, okey. Macam doktor juga, saya pinjam patung doktor lah Macam doktor juga, saya letak di sebelah, contoh sebelah kiri. Kita akan mengiringkan sikit, dia akan meleleh. Tapi memang waktu tu anak ada juga lah meronta-ronta. Tapi kena pegang lah juga dia. Paksa juga sebab kita nak sedut guna mulut. Macam doktor cakap tadi pun, takut risiko kuman untuk anak. Jadi saya pun tak pandai nak sedut macam mana kan. Jadi itulah alternatif dia, letak mengiring sikit baby, sembuh je. Spray. Okey. So spray jenis macam mana tu Amy guna? Okey. Memang kebetulan saya pun memang guna yang ni. Ni sebab pergi farmasi dia yang suggestkan macam ni. Jadi memang sesuai sangat untuk baby. Okey. So kenapa Amy pilih produk ni selain disarankan oleh farmasi ni? Kandungan bahan yang ada dalam tu sesuai dan orang kata kita boleh nampak perubahan anak. Mungkin kita pakai malam ni, esok dah yang meleleh ataupun yang macam apa, anak tak lepas untuk nak bernafas tu, tak menyawa tu, esok dia dah macam melegakan cepatlah. Okey, so tadi Amy dah cerita pengalaman dia tentang anak menghadapi sesama, cara penggunaan nasal spray ni juga. Okey, jadi bagi yang baru join live kita hari ini, followers yang baru join, sebenarnya Pak Emma Bincang Sihat hari ini dibawakan khas oleh Aquamaris nasal spray, dan kita membincangkan tentang tajuk anak sesama, apa yang ibu ayah boleh lakukan untuk bantu anak. Okey, so kita kembali kepada doktor balik, soalan untuk doktor. Tadi kita tanya pengalaman ibu, sekarang kita nak tanya pengalaman doktor sendirilah. Ada tak doktor pernah jumpa masalah yang rare, yang mungkin tahapnya agak serius dan berkaitan dengan masalah sesama anak kecil ni? Selalunya tak ada nak kata yang very very rare. Cuma inilah sebab masalahnya biasa. Kadang kalau kanak-kanak masuk hospital ya, hidung tersumbat, malam tak boleh tidur. Kadang-kadang bila tidur sebab hidung tersumbat, oksigen tu macam turun sikit. Jadi kami kena flush hidung, cuci hidung, baru lega. Itu ajalah, because selalunya sesama is all because hidung dia tersumbat, itu je.
Jadi tak adalah nak kata masalah yang serius-serius tu selalunya tak. So ibu bapa yang tengah tengok live ini, kalau anak sesama, cepat-cepatlah cari solusinya, betul kan? Tak boleh pandang ringan, sebab mungkin kita tak tahu punca sesama tu ataupun mungkin dia boleh membawa kepada penyakit yang lain, kan doktor? Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan, mesti ada followers yang tertanya-tanya apa yang kat depan saya ni. Okey, kat depan saya ni adalah nasal spray Aquamaris. Okey, dia tak sama dengan nasal spray yang lain sebab dia sedikit berbeza kerana kandungan dia adalah 50 ml larutan dalam botol dengan semburan micro applicator. Dia reka khas sesuai untuk hidung bayi. Okey. So macam mana macam saya kongsikan di awal tadi, nasal spray Aquamaris ni adalah 100% semburan semula jadi daripada air laut isotonik yang ada garam mineral dan juga oligoelemen yang boleh mengeluarkan kekotoran dari hidung bayi. Okey, nasal spray Aquamaris ni juga terbukti secara klinikal mempunyai pelbagai unsur oligoelemen dan sangat tinggi kandungan mineralnya iaitu magnesium. Okey, magnesium mampu meningkatkan daya tahan hidung dengan mencegah virus dan jangkitan pada hidung. Ini terbukti dengan menunjukkan peningkatan kesembuhan pada bayi atau pesakit dalam tempoh hari kedua. Okey, hari ini guna, lusa dah sembuh. Okey. Dan jangan risau juga sebab produk ini adalah bebas steroid dan juga bahan pengawet. Jadi dia sesuai untuk bayi anda. Dan selain itu juga reka bentuk Aquamaris nasal spray ni direka khas sesuai untuk rongga hidung bayi dan juga dia adalah 360 darjah semburan. Jadi tepat kena ke seluruh rongga hidung bayi. Okey, itu sedikit info mengenai nasal spray Aquamaris. Okey. Sekarang saya nak tanya pada doktor dan juga Amy sedikitlah nasihat. Mungkin kita boleh start daripada doktor. Nasihat kepada ibu bapa yang di luar sana yang ada masalah anak sesama dan yang tak tahu nak buat apa untuk bantu anaknya. Macam mana doktor? Okey, selalunya kalau sesama macam saya katalah, dia selalunya boleh sembuh sendiri sebab dia adalah jangkitan virus, ya. Saya ingin nasihatkan kalau especially kalau kanak-kanak yang macam selalu kena sesama, ya. Kalau sesama sikit-sikit, kalau boleh kita tak perlu bagi ubat. Sebab lagi kerap kita bagi ubat, lagi kerana badan tu jadi macam tak berapa kuat. Especially antibiotik, kita tak perlu pakai antibiotik kalau setakat hanya sesama saja, ya. Jadi kita sebenarnya lebih elok kalau kita bantu anak-anak kita dengan spray hidung ataupun ubat titis dan just legakan hidung dengan menggunakan aspirator macam ni, ya. Okey. Dan pastikan kesihatan anak kita baik dan tubuh badan tu kuat supaya dapat melawan virus, ya. Pastikan selalu banyak minum air. Pemakanannya kalau kanak-kanak yang dah besar sikit tu, pemakanan mesti pemakanan yang sihat, ya. Supaya antibody badan kuat supaya dapat melawan virus. Jadi bila tak ada serangan virus, tak ada sesama. Betul. Amalkan apa yang doktor dah pesan tadi. Okey, mungkin Amy sedikit kata-kata nasihat untuk ibu bapa dekat luar sana. Okey, kalau untuk yang anak sesama. Okey, biasa kalau pengalaman saya lah, sebab memang anak saya, yang kedua tu kerap sesama. Apa yang saya buat kalau malam tidur tu, kalau aircon, saya akan pastikan bilik tu sejuk dulu, lepas tu saya akan tutup tengah malam. Itu salah satulah sebab untuk nak mengurangkan bangun pagi dia tu dalam keadaan hidung yang tersumbat. Lepas tu satu lagi orang kata jaga kebersihan lah untuk anak tu sendiri. Rumah, keadaan rumah semua kan. Sebab orang kata debu semua tu pun boleh salah satu juga alahan untuk anak yang lebih kerap sesama. Okey, jadi kebersihan adalah yang utama, betul kan? Okey, jadi berakhirlah sudah Pak Emma bincang sihat kita hari ini yang dibawakan oleh Aquamaris Nasal Spray. Okey, sebelum berakhir live kita hari ini, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada doktor kita iaitu Dr. Roliza, pakar kanak-kanak daripada Avicenna Women's and Children Specialist Hospital dan juga
Mami Amy kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami hari ini untuk berkongsi pengalaman, berkongsi info-info yang menarik. Dan juga saya tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada penaja Pak Emma Bincang Sihat hari ini iaitu Nasal Spray Aquamaris. Terima kasih banyak-banyak. Dan akhir sekali terima kasih kepada semua followers Pak Emma yang menonton live hari ini. Dan jangan lupa yang baru join, nak tengok apa yang doktor dah cakap, apa yang doktor dah nasihatkan dan juga pengalaman Mami, boleh tengok di awal balik live nanti. Bila dah habis, tengok balik di awal nanti. Dan jangan lupa share live ini, okey? Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan Pak Emma sehingga habis live ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube Pak Emma. Terima kasih. Assalamualaikum.